Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan memberi penerangan berkaitan dengan Practical Work 6. Topik Introduction to Power Meter, pengenalan kepada power meter. Learning outcome, at the end of the experiment, the student will be able A. To identify parts of power meter. Kamu akan mengenali setiap bahagian pada power meter. B. To measure and read alternating current using wattmeter and power monitor. Kamu akan mengukur dan mendapatkan bacaan arus dan voltan pada wattmeter dan power monitor. Yang ketiga, C. To measure and read alternating current using clamp meter, di mana kamu akan menggunakan clamp meter untuk kamu dapatkan bacaan volt dan bacaan arus. Equipment, alat yang kita gunakan di dalam practical work 6 ini adalah wattmeter, kilowatt hour meter, clamp meter dan power monitor. Teori berkenaan kilowatt hour meter dan sambungan. Kilowatt hour meter adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengukur jumlah tenaga yang kita gunakan di dalam sesebuah kediaman ataupun di perkilangan, industri dan sebagainya. Kilowatt hour meter mempunyai dua terminal masukan dan dua terminal keluaran. Di mana dua terminal masukan diambil daripada unit pengasing, iaitu daripada cutout untuk live, dan kita ambil neutral daripada neutral link. Jadi kita sambungkan pada terminal masukan kilowatt hour. Manakala dua terminal keluaran kita sambungkan terus kepada kotak agihan untuk memberikan bekalan kepada kediaman. Okey, berkenaan dengan wattmeter. Wattmeter adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengukur kuasa pada liter akhir ataupun kuasa pada beban keseluruhan pada liter akhir di dalam sesebuah pendawaian. Wattmeter mempunyai 4 terminal. 2 terminal disambungkan secara siri dengan beban, manakala 2 terminal lagi disambungkan selari dengan beban. So bermaksud keempat-empat terminal digunakan untuk mendapatkan bacaan watt. Untuk membaca nilai pada indikator watt ataupun pada meter watt ini adalah kita perlu lihat pada penunjuk pada watt, penunjuk pada meter analog watt ini berapa nilai dia. Seperti contoh 24. Okey. Dan itu bukanlah satu nilai akhir yang boleh kita ambil untuk nilai kuasa. Sebaliknya kita perlu darabkan dengan perkali ataupun koefisien. Okey. Koefisien perkali ini bergantung kepada range yang kita telah tetapkan pada wattmeter. Sebagai contoh, jika kita menggunakan range 240 volt, perkali dia adalah 10. So, nilai indikator tadi 24, kita perlu darabkan dengan 10. Dan di situ kita boleh dapatkan jumlah keseluruhan watt yang digunakan dalam 1 liter akhir ini. Okey, sebagai contoh tadi 24 darab dengan 10, kita akan dapat 240 watt. Okey, kita lihat pula pada alatan pengukuran yang ketiga yang kita gunakan, iaitu clamp meter. Clamp meter ni adalah satu alat yang special, okey, kerana dia boleh mendapatkan nilai arus tanpa dia perlu memutuskan litar. Dia hanya perlu membuka rahang dan mengapit clamp meter tersebut pada salah satu wayar live ataupun neutral untuk mendapatkan bacaan arus. Manakala untuk mendapatkan bacaan volt, untuk mendapatkan bacaan voltan, dia perlu menggunakan probe positif dan probe negatif. Probe positif disambungkan pada terminal volt dan probe negatif disambungkan kepada nilai command pada clamp meter untuk kita dapatkan satu nilai arus dan disambungkan terus kepada beban positif, beban live ataupun neutral untuk kita dapatkan nilai voltan. Okey, kita lihat pada parts A. Identify parts of kilowatt hour meter. Parts A ni kamu akan mengenali setiap bahagian pada kilowatt hour meter, di mana kamu akan buka kilowatt hour meter ni, kamu akan buka segala skru, kamu akan kenal pasti setiap bahagian pada kilowatt hour meter ini bergantung kepada build up pembinaan kilowatt hour ini. Okey, kamu akan tengok pada setiap nombor 1 hingga nombor 8 dan kamu akan kenali setiap bahagian tersebut dan kamu isikan di ruang kosong pada petak yang disediakan. Alright, kamu akan dapatkan jawapan pada nombor 1 hingga nombor 8.
Okey, part A bahagian B nombor 2, identify parts of clay meter. Di sini kamu akan labelkan segala terminal pada clay meter ini. Okey, sebagai contoh common, terminal volt, range, monitor, screen monitor dan sebagainya. Kamu perlu labelkan daripada nombor 1 hingga nombor 8. Okey. Part A bahagian 3, kamu akan find a location and get the reading of kilowatt meter. Kamu akan cari lokasi di sekitar politeknik ini. Okey, tak ada masalah kalau kamu nak dapatkan nilai bacaan ataupun lokasi tersebut di rumah warden, di kafe, di asrama dan sebagainya. Selagi mana ada kilowatt meter, kamu perlu nyatakan di mana lokasi dan ambil gambar tersebut dan baca bacaan pada kilowatt meter tersebut dan tuliskan pada ruangan yang disediakan. Okey, selesai part A. Kita akan pergi kepada part B. Okey, part B. Part B di sini kamu akan melakukan penyambungan. Okey, dengan menggunakan power meter trainer. Kelebihan power meter trainer ini, setiap peralatan yang saya sebutkan tadi, semuanya terdapat pada power meter trainer ni. So dia akan merangkumi semua sekali pada bab 5 power meter. So kamu akan belajar dia punya penyambungan, apa dia punya fungsi, apa yang akan jadi, cara mengambil bacaan pada alat dan sebagainya. Kamu akan belajar pada power meter trainer ni. Okey, yang pertama kamu akan tengok, kita tengok pada sebelah kiri bahagian atas. Kat situ ada cutout, ada neutral link yang disambung masuk ke dalam kilowatt hour meter. Keluaran kilowatt meter pula disambungkan pada voltmeter dan ammeter analog dan secara tak langsung akan disambungkan kepada kotak agihan. Sambungan saya telah labelkan warna merah, warna hitam dan warna hijau, menunjukkan warna merah adalah wayar live dan warna hitam adalah wayar neutral. Selepas daripada kotak agihan, wayar litar akhir akan disambungkan kepada power monitor. Power monitor yang berwarna putih ini, dan kita akan sambungkan kepada wattmeter. Untuk kita dapatkan bacaan power monitor, kita boleh dapatkan bacaan voltan, ampere, arus, kita boleh dapatkan frekuensi, kita boleh dapatkan berapa jam kita gunakan dan berapa kita boleh dapatkan jumlah kuasa yang kita gunakan berkilowatt hour. So special, dia nama pun power monitor untuk kita pantau keseluruhan jumlah yang kita gunakan watt. Manakala wattmeter pula yang warna hitam ni, warna hitam adalah satu alat untuk kita ukur yang saya nyatakan tadi, atau alat untuk kita ukur kuasa. Berapa jumlah kuasa yang kita gunakan pada beban, pada lampu mentol yang kita sambungkan litar dia ni tadi. So di sini kalau kamu lihat, wattmeter jenis analog dan power monitor jenis digital. Jawapan kedua-dua ni kamu boleh bandingkan nanti. Mana yang lebih tepat, mana yang lebih baik, mana yang lebih susah, mana yang lebih kompleks dan lebih mudah. So selepas kamu dapat jawapan pada power monitor dan wattmeter, kamu perlu isi pada jadual yang telah disediakan bahagian wattmeter dan power monitor. Part C bahagian clamp meter. Awalnya adalah sama, iaitu sambungan daripada kilowatt hour terus kepada kotak agihan adalah sama. Berbezanya, selepas daripada kotak agihan, keluaran perlu disambungkan kepada beban terus kepada sambungan litar akhir, sambungan mentol yang berlainan watt. Di sini apa yang kamu perlu buat, kamu hanya perlu ambil clamp meter dan kapitkan pada salah satu wayar live ataupun wayar neutral untuk mendapatkan bacaan arus. Hanya clamp saja, buka pengapit dan clamp saja. Setting range berapa 20 amp dan kamu akan dapat satu nilai, berapa nilai amps yang terdapat pada litar air tersebut. Manakala untuk dapatkan voltan, kamu perlu sambungkan macam saya cerita tadi, sambungkan probe positif dan negatif pada terminal volt dan common, dan kamu perlu gunakan probe tadi, letak bahagian terminal live dengan neutral pada lampu. Terus kamu akan dapat nilai sebenar, berapa nilai volt yang diberi bekalan pada litar air tersebut. Seterusnya kamu akan isi pada table 6.3 berapa nilai volt, berapa nilai current pada clamp meter, dan seterusnya kamu perlu membuat sedikit pengiraan untuk mendapatkan nilai watt, iaitu P equal IV power ataupun dalam unit watt.
Okey, kita perlu dapatkan dengan cara kita darabkan nilai voltan, nilai arus tersebut. Okey, yang terakhir, part terakhir adalah discussion ataupun perbincangan. Okey, so kat sini ada 3 soalan yang kamu perlu jawab. Saya rasa soalan ni mudah dan lebih kepada general knowledge. Okey, yang pertama, why we set 600 volt on the clammeter range when measuring AC voltage? Kenapa? Kenapa kita perlu setkan 600 volt untuk semasa kita nak ukur volt pada clammeter tadi? Kenapa? Yang kedua, list the procedure of using clammeter. Kamu kena nyatakan prosedur menggunakan clammeter. Okay, while making preparation before start using clammeter. Sebelum kamu menggunakan clammeter, apa prosedur yang kamu kena gunakan? Yang ketiga, list out the safety precaution before using the clammeter. Kamu kena senaraikan langkah berhati-hati, langkah berjaga-jaga sebelum kamu menggunakan clammeter. Kerana apa? Untuk mengelakkan kerosakan, untuk mengelakkan ralat, untuk mengelakkan kecuaian dan sebagainya. Yang terakhir, kamu perlu buat conclusion pada keseluruhan eksperimen yang telah kamu buat ni. Okey, apa yang kamu dapat, nyatakan satu persatu di bahagian conclusion. Okey, setakat ni alhamdulillah, setakat ini saja penerangan saya berkenaan dengan practical work 6 ini. Jika ada masalah, boleh hubungi saya ataupun kamu boleh bertanya di dalam kelas untuk kita bincangkan jawapan ataupun untuk saya memberi pencerahan yang lebih detail lagi kepada kamu semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita menggunakan trainer kita kena pastikan trainer kita mempunyai power supply. Okey, di mana kita perlu sambungkan power supply ke plug yang soket outlet yang saya sediakan untuk memberi bekalan kepada saya punya trainer. Okey, di sini saya telah sediakan satu kabel kabel supply di mana kedua-dua hujung pada kabel supply tersebut mempunyai plug yang perlu kita sambungkan pada kita soket outlet untuk memberi bekalan kepada trainer. Okey, so jom kita sambungkan. Okey, selepas kita sambungkan kita punya kabel power supply, kita onkan kita punya punca utama supply kita. Okey, di sini kamu akan nampak ada perubahan pada kita punya soket outlet kita, lampu menyala, ada LED menyala, menandakan telah ada power supply yang sampai untuk kita punya trainer. Okey, so kita akan teruskan dengan penyambungan penyambungan urutan daripada punca power supply kita ke punca akhir iaitu beban. Okey, untuk menggunakan trainer kita lebih lanjut, kita perlukan on power supply kita terlebih dahulu. Okey, kita dah onkan. Okey, tadi kita dah onkan power supply kita. Mana indikator yang kita akan lihat jika untuk menentukan kita punya trainer ni sudah mempunyai power supply bekalan ataupun tidak? Okey, yang pertama kamu akan lihat di voltmeter kita dan ammeter. Okey, di mana voltmeter kita terdapat bekalan 200 menunjukkan 250 volt. Okey, menunjukkan telah ada bekalan yang masuk ke dalam kita punya meter trainer dan watt kita berlaku perubahan anjakan daripada 0 ke 0.2 amp. Okey, kita boleh lihat sini. So menandakan untuk supply kita masuk kepada fuse pemutus, neutral link, seterusnya kita akan sambungkan kepada kilowatt hour. Okey, kilowatt hour. Okey, fungsi kilowatt hour saya dah terangkan dalam teori, apa fungsi dia sebenar, apa dia punya prinsipal, apa dia punya prinsip, macam mana dia beroperasi. Selepas tu kita akan sambungkan kepada voltmeter. Okey, seterusnya voltmeter, ammeter dan seterusnya kita akan sambungkan kepada dB. Okey. dB ataupun distribution board ataupun istilah nama lain ada kotak agihan. Okey. Mempunyai fuse switch, mempunyai RCCB, okey, pemutus litar, earding, pembumian, dan kita ada MCB, miniature circuit breaker, iaitu pemutus litar mini. Di mana kedua MCB ni adalah untuk kegunaan litar akhir, LCB untuk kegunaan earding jika berlaku sebarang kebocoran pada kita punya litar akhir, dan fuse switch biasa kita gunakan untuk putus litar jika mempunyai arus lebihan. Daripada dB ni, okey, sambungan daripada voltmeter, ammeter kita akan sambungkan kepada dB dan keluaran daripada MCB ni barulah kita sambungkan kepada kita punya power monitor. Okey, power monitor, nama power monitor ataupun senjata untuk kita pantau kita punya kuasa. Okey, cara dia kita akan lihat dekat kita punya power monitor.
wattmeter analog pula untuk kita dapatkan nilai kuasa secara analog. Okey, power monitor untuk kita dapatkan nilai kuasa untuk berbentuk digital, paparan digital. Okey, seterusnya kita akan sambungkan kepada setiap beban yang kita akan guna, iaitu 6 biji lampu yang berlainan watt. Untuk melakukan pengujian tersebut, kita perlukan berikan kuasa. Kita perlu onkan kita punya RCCB dan MCB. Lepas kita onkan saja ataupun kita pelantikkan kita punya RCCB dengan MCB, sebenarnya ada mempunyai bekalan. Sekarang beban kita dah ada bekalan. Untuk buat pengujian, okey, berapa nilai kamu perlu ambil daripada wattmeter ataupun power monitor. Okey, salah satu ujian yang kamu perlu ambil ataupun nilai yang kamu perlu ambil adalah di power monitor. Kamu perlu ambil nilai volt, nilai M dan nilai watt. Okey, nilai volt, M dan watt. So, macam mana nak guna power monitor ni? Okey, bila saja bekalan dah masuk, okey, lampu dah menyala, kita tekan bahagian display. Okey. Display di sini dia menunjukkan beberapa nilai range atau beberapa nilai value daripada yang kita boleh ambil. Contoh kat sini kita boleh ambil nilai dia punya M. Okey. Kita ambil nilai dia punya volt, kita punya frekuensi hertz. Okey, berapa penggunaan, berapa jam yang telah digunakan, nilai watt. So, mana kat sini untuk power monitor kamu sudah komplit untuk dapatkan bacaan watt, bacaan M dan bacaan volt. Just ambil dan tulis kepada kamu punya lab sheet. Okey, seterusnya kita tengok pada bahagian wattmeter. Okey, dalam wattmeter. Untuk wattmeter pula, kalau kamu lihat bacaan kat sini, anggaran bacaan dia 20 hingga skala pertama tu adalah 22. Kedudukan 20 hingga 22, kedudukan ni berada di menunjukkan kedudukan di tengah-tengah. So, saya ambil nilai dia 21. Okey, 21. Jika kita tengok pada range 240 volt, dia ada koefisien. Koefisien ni dia perkali. So, perkali untuk 240 volt adalah 10. So, nilai yang kita dapatkan pada penunjuk tadi, penunjuk wattmeter 20, 21, darabkan dengan 10, kita akan dapat nilai sebenar. Anggarannya adalah 210 watt untuk keseluruhan beban yang kita akan guna. Okey, seterusnya kita akan ke amali yang kedua. Okey, di mana amali yang kedua ni, okey, kita akan pasang sama dengan amali yang pertama tadi. Okey, kita akan menggunakan fuse pemotor, neutral link, pergi kepada kilowatt hour, pergi masuk kepada voltmeter, ammeter dan seterusnya pada dB ataupun kotak agihan. Okey, berbeza dengan amali pertama tadi di mana saya menggunakan power monitor dan wattmeter untuk saya mendapatkan ukuran volt, M dan watt pada kita punya keseluruhan beban. Manakala untuk part yang kedua, okey, amali yang kedua, saya menggunakan clamp meter ataupun meter pengapit untuk saya dapatkan bacaan volt dan M. Dalam amali kedua ini, kita juga boleh mendapatkan nilai watt kuasa yang kita gunakan dengan menggunakan clamp meter. Di mana kita akan dapatkan nilai M dan nilai volt, kita darabkan dan kita akan dapatkan nilai kuasa watt. Alright. So, sama seperti tadi, okey, sebelum kita nak dapatkan bacaan, kita perlukan onkan terlebih dahulu kita punya litar. Apabila beban telah mempunyai bekalan, seterusnya kita akan mendapatkan bacaan untuk nilai M keseluruhan beban yang kita guna. Okey, pertama ambil kamu punya clamp meter, kedua letakkan range clamp meter pada nilai M yang sesuai. Okey, 200 M sebab bekalan yang kita sambungkan tidak mempunyai beban yang besar. So saya letakkan lebih kurang 200 M. Okey, selepas tu sambungkan ataupun buka pengapit, sambungkan ke salah satu kabel live ataupun neutral yang hendak diukur. Okey. Di sini keseluruhan bebanan mempunyai bekalan M adalah 0.8. Okey. Untuk kabel live. Begitu juga untuk kabel neutral, kita boleh ambil, buka dan kita akan tengok berapa nilai dia. Okey. Ini mempunyai nilai yang sama. Apa jadi kalau kita menyambungkan kedua-dua bekalan untuk mendapatkan bacaan? Adakah bacaan yang kita nak dapat? Okey. Paparan menunjukkan jika kita sambungkan kabel live dengan neutral sekali di dalam pengapit, okey,
meter tidak boleh ataupun tidak boleh mendapatkan nilai. Bukan nilai. So, kesimpulan yang kita akan dapat adalah kita untuk mendapatkan nilai bacaan load beban, kita cuma perlu menyambungkan salah satu kabel line ataupun neutral sahaja. Tidak boleh sambungkan kedua-duanya sekali. Okey, sekarang ni kita dah dapat nilai M tadi. Lebih kurang 0.8 M. Sekarang ni, okey, macam mana saya nak dapatkan bacaan volt? Okey, sebelum saya nak dapatkan bacaan volt pada kita punya bekalan dengan menggunakan kilometer, saya perlu mengambil probe. Okey, menyambungkan probe, okey, untuk kita ukur nilai pada kita punya beban. Okey, sambungkan nilai. Okey, dia punya command probe hitam dan nilai volt pada probe merah ataupun pada polarization merah lah. Okey, probe merah untuk kutub merah. Okey, so kita nak dapatkan bacaan volt. Okey, seperti yang kita tahu, okey, di mana volt kita, okey, nilai volt kita punya nilai, kalau secara kita belajar secara teori pun nilai dia adalah 214 volt ataupun 215 volt dengan frekuensi 50 frekuensi. Okey, dan kita boleh agak berapa yang kita akan letakkan range kita. Okey, adakah kita boleh letak 200 volt? Okey, mungkin nilai yang kita cari tidak memenuhi range ataupun 200 volt. Kita perlu letak pada nilai maksimum 600 volt. Okey, selepas tu macam mana kita nak cari? Okey. Okey, alright. Okey, seterusnya kita sambungkan kita punya probe hitam dan probe merah ke live dan neutral. Okey, so kita akan lihat berapa bacaan pada probe kita. Okey, di sini kamu boleh lihat, okey, perubahan dia. Okey, bacaan yang kita dapat pada volt adalah 245 volt. Okey, maknanya beban keseluruhan kita mempunyai bekalan 245 volt atau 246 volt. Okey, iaitu melebihi daripada 200 volt yang kita setting pada awalnya. Okey, kita tak boleh menggunakan 200 volt. Kita perlu menggunakan 600 volt. Okey, 246 volt. Okey, so dengan nilai M dan volt yang kita dapat tadi, bagaimana kita nak dapatkan nilai watt? Okey, mudah je. Untuk nilai watt, ukuran watt, kita perlu darabkan, kita perlu lihat pada formula semula, di mana untuk dapatkan nilai P, okey, P power, okey, equal volt time M. Okey, secara keseluruhannya, training ini dapat membantu para pensyarah khusus subjek measurement untuk memberi penerangan dengan lebih jelas dalam proses PDP, okey, subtopik power meter. Feedback yang kami dapat juga daripada pelajar, okey, menunjukkan pelajar lebih mudah memahami cara penggunaan, cara pengambilan nilai pada setiap peralatan pengukuran yang kita gunakan. Okay, terima kasih.